Israel terus terima tekanan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 kita mulakan dengan perkembangan berikut. Mayat kedua-dua mangsa nahas pesawat ringan yang terhempas di ladang kelapa sawit Kampung Tok Muda Kapar Kelang telah tiba di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang. Terus saja berlintas langsung bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Baiklah, untuk perkembangan terkini, nahas pesawat ringan yang terhempas di ladang kelapa sawit Tok Muda Kapar Kelang ini, pihak polis telah mengesahkan dua mangsa nahas udara pesawat ringan yang terhempas itu adalah masing-masing dikenali sebagai Daniel Yi Siang Hun, 30 tahun dan Roshan Singh Rania, 42 tahun. Difahamkan kedua-dua mangsa yang dibawa menggunakan truk Black Maria PDRM tiba di Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang kira-kira pada pukul 8.45 malam tadi. Dan misi pencarian ini turut dibantu oleh unit drone pasukan gerakan udara PGU dan juga unit anjing pengesan K9 dan agensi-agensi yang terlibat. Difahamkan pesawat ringan itu berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada pukul kira-kira 1.28 petang bagi latihan penerbangan rekreasi. Saya kira itu saja perkembangan di Jabatan Forensik Hospital Tengku Ampuan Rahimah Kelang ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Negara Haram Israel terus terima tekanan antarabangsa bagi menerima gencatan senjata dengan Hamas ketika ia bersedia meneruskan pencerobohan di Bandar Rafah, Selatan Gaza. Pengarah CIA William Burns tiba di Kahira hari ini untuk rundingan baharu mengenai gencatan senjata yang dibawa oleh Qatar. Turut hadir Ketua Perisik Israel David Barnea. Gencatan senjata sementara ini sebagai pertukaran dengan Hamas untuk membebaskan tebusan. Selepas perbincangan Rumah Putih dengan Raja Jordan, Raja Abdullah II Isnin lalu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menggesa orang awam di Rafah perlu dilindungi. Raja Abdullah mendesak gencatan senjata yang berkekalan untuk menamatkan perang selama lebih 4 bulan. Memberi amaran serangan Zionis ke atas Rafah akan menghasilkan satu lagi malapetaka kemanusiaan. China turut menggesa Israel untuk menghentikan operasi ketenteraannya secepat mungkin bagi mengelakkan bencana kemanusiaan yang lebih serius di kawasan Rafah. Penduduk Gaza menyatakan masalah terbesar di Rafah ketika ini adalah untuk mencari tempat berlindung. Bandar sempadan dengan kepadatan 120,000 penduduk itu kini dipenuhi lebih separuh daripada 2.3 juta penduduk Gaza. Berpuluh-puluh ribu orang bersesak-sesak di Jalan Rafah di mana sebilangan besar mencari perlindungan daripada pencerobohan tentera Zionis. Rafah menjadi bandar yang menerima bantuan dari negara asing dan PBB melalui lintasan Rafah. Khemah-khemah didirikan di kawasan pertanian, sekolah dan tepi jalan. Angka kematian rakyat Palestin akibat serangan tentera penceroboh Israel melebihi 28,340 orang. Dalam tempoh 24 jam lalu, 164 orang rakyat Palestin maut dengan lebih kurang 200 orang cedera. 67,984 orang lagi tercedera sejak konflik tercetus 7 Oktober lalu dalam serangan awal pagi Isnin ke atas Bandar Rafah dan kawasan sekitarnya menyebabkan lebih 100 orang terbunuh. Rafah yang bersepadan dengan Mesir menjadi tempat penduduk Gaza mencari perlindungan. Tentera Israel memaklumkan 3 lagi askarnya telah terbunuh dalam pertempuran di Gaza, menjadikan keseluruhan 232 yang telah terkorban. Pihak berkuasa Indonesia dalam persiapan terakhir menjelang pemilihan umum esok. Kira-kira 25,000 polis bersedia untuk memastikan keselamatan sepanjang tempoh pengundian dijalankan.
Tiga calon bersaing untuk menggantikan penyandang Presiden Jokowi yang akan menamatkan penggal kedua pentadbirannya. Tinjauan pendapat minggu lalu mendapati Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dijangkakan memperoleh lebih 50% undi pada pencalonan ketiganya untuk menjadi Presiden. Ia memberikan ruang kepada Prabowo untuk menang dalam satu pusingan. Sementara itu, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ketinggalan sekurang-kurangnya 27 dan 31 mata. Indonesia telah memasuki tempoh bertenang sehingga hari mengundi dengan calon dihalang daripada berkempen. Lebih 205 juta daripada 270 juta penduduk negara demokrasi ketiga terbesar di dunia itu layak mengundi. Dalam pada itu, rakyat Indonesia berkongsi aspirasi untuk bakal presiden dan harapan pilihan raya yang aman ketika negara itu bersiap sedia untuk pengundian presiden esok. Pesta demokrasi ini adalah 5 tahun sekali. Harapan saya masalah yang kecil tidak usah dibesar-besarkan atau masalah yang besar kita diperkecil. Jadi masalah beda pendapat ataupun kita selisih pendapat itu mudah-mudahanlah tidak akan terjadi dengan adanya gesek-gesekan yang akan kita laksanakan besok. Ya, kalau harapan Ibu tahun ini namanya rakyat kecil, pengen segala murah, sandang, pangan, dan lansia lancar, KJP anak sekolah lancar. Kalau Ibu sih ya pengennya akur-akur aja, jangan ada keributan, jangan banyak demo-demo, kan itu jadi ke rakyat kecil jadi rasanya gimana ya gitu kalau sering demo itu. Apalagi yang namanya anak Ibu itu kerjanya di jalanan, jadi kalau demo-demo tuh ya sering libur. Biar beasiswanya lebih bagus, mudah, biar nggak terlalu banyak persyaratan-persyaratan agar siswa itu bisa mendapat fasilitas yang lain. Rusia memberi amaran kepada Barat bahawa Moskow akan bertindak balas dengan tegar terhadap cubaan merampas asetnya. Ia susulan tindakan Amerika Syarikat dan sekutunya melarang sebarang transaksi dengan Bank Pusat dan Kementerian Kewangan Rusia menyebabkan sekitar $300 bilion nilai aset Rusia di Barat dibekukan. Tindakan terbaru ini adalah tindak balas atas tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin menghantar tenteranya ke Ukraine pada 2022. Kesatuan Eropah semalam menerima pakai undang-undang untuk memperuntukkan keuntungan hasil pembukuan aset Bank Pusat Rusia bagi membiayai pembinaan semula Ukraine. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov, tindakan itu adalah mencuri. Rusia juga memberi amaran akan melakukan tindakan serupa terhadap aset AS dan sekutunya sebagai tindak balas. Pasukan Keselamatan India terpaksa melepaskan gas pembenih mata untuk menghalang beribu-ribu petani daripada berarak ke ibu kota New Delhi. Ia selepas rundingan dengan kerajaan berhubung tuntutan harga minimum tanaman telah gagal. Media tempatan menyiarkan asap tebal gas pembenih mata yang dilepaskan untuk menyuraikan penunjuk perasaan vampiran Ambala kira-kira 200 km di utara New Delhi. Polis telah mengadakan sekatan memasang pancang logam, simen dan penghadang keluli di lebuh raya di 3 negeri menuju ke ibu negara. Penolong Pesuruhjaya Polis Delhi, Ranjay Atrusia, memaklumkan pasukan keselamatan dikerah sepenuhnya mengawal keadaan. Pimpinan awam lebih daripada 5 orang telah diharamkan di ibu negara. Beberapa visual menunjukkan ratusan traktor bergerak menuju ibu negara dari sekitar Punjab, Haryana dan Uttar Pradesh. Petani menuntut undang-undang untuk menetapkan harga minimum untuk tanaman mereka selain beberapa tuntutan lain termasuk mengetepikan pinjaman. Seorang terbunuh dan 5 cedera dalam kejadian tembakan di stesen kereta api bawah tanah New York petang Isnin semalam.
Pihak berkuasa dimaklumkan ia berlaku kira-kira 4:30 petang waktu tempatan dan 6 orang telah dibawa ke hospital. Bagaimanapun, motif kejadian belum dikenal pasti. Ketua Polis bandar itu, Michael Camper, beranggapan kejadian berkenaan bukan tembakan rambang. Sebaliknya berpunca daripada pertikaian antara dua kumpulan. Camper mengesahkan mangsa lelaki berusia 34 tahun telah meninggal dunia. Detektif polis dan ejen dari Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Bala Tupan berada di tempat kejadian menjalankan pencarian cap jari. Tembakan besar-besaran adalah perkara biasa di Amerika Syarikat kerana kira-kira 1/3 daripada orang dewasa memiliki senjata api. Sukan permotoran, pelumba remaja negara Muhammad Hakim Danish Ramli secara rasminya akan mewakili pasukan MT Helmets MSI bagi musim 2024 kejuaraan motosikal Junior GP. Menurut kenyataan, Hakim Danish akan beraksi dalam kategori kejuaraan Junior GP pasukannya SIC Racing MSI. Selain pelumba berusia 16 tahun itu, Ivan Ortola dan Yusei Yamanaka akan bersaing di kategori Moto3, Ai Ogura dan Sergio Garcia di Moto2, manakala Michael Pons dan Oscar Gutierrez di Moto E akan melengkapi barisan pelumba pasukan MT Helmets MSI. Hakim Danish yang bersaing secara sepenuh musim dalam kategori European Talent Cup ETC selama 2 tahun akan memulakan cabaran baru selaku pelumba tunggal SIC Racing MSI di Junior GP. Kejuaraan FIM Junior GP bakal bermula 21 April depan dengan pusingan pembuka tirai akan berlangsung di Emilia Romagna, Itali. Aksi Liga Perdana Inggeris, Chelsea berjaya meraih kemenangan bergaya di Selhurst Park apabila menewaskan tuan rumah Crystal Palace 3-1. Dalam aksi tersebut, Chelsea berupaya bangkit daripada ketinggalan untuk meraih 3 mata penuh dalam perlawanan awal pagi tadi. Skuad pimpinan Mauricio Pochettino itu kini mengumpul 34 mata. Pemain tengah Conor Gallagher paling cemerlang dalam aksi tersebut apabila berupaya meledak 2 gol. Manakala gol ketiga dijaringkan Enzo Fernandez. Sementara itu, situasi Crystal Palace kini boleh dianggap dalam bahaya. Berikutan hanya dipisahkan 5 mata dengan Everton yang berada dalam zon penyingkiran Liga. Menjelang Sukan Olimpik Paris pada Julai ini, pengurus skuad bawah 23 tahun Argentina Javier Mascherano akui pasukannya sentiasa membuka pintu untuk Lionel Messi beraksi pada tamasya berprestij itu. Dalam aksi bola sepak lelaki Olimpik, semua pasukan bertanding dibenar menurunkan 3 pemain lebih usia dalam skuad masing-masing. Menurut Mascherano yang juga bekas rakan pasukan Messi, pasukannya telah menghantar jemputan untuk bintang Argentina itu beraksi pada Sukan Olimpik 2024, namun semuanya bergantung kepada Messi sendiri. Argentina meraih slot ke Sukan Olimpik Paris selepas menundukkan Brazil 1-0 pada pusingan akhir kejohanan kelayakan zon Amerika Selatan di Caracas, Venezuela. Messi yang kini bersama Inter Miami pernah membantu skuad Argentina meraih pingat emas pada Sukan Olimpik Beijing 2008. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.